Kita ada dua narasumber kita yang sudah pun terhubung di hujung talian ketika ini, Yang Mulia Puan Hajah Nona Liza Haji Yahya dan Yang Mulia Tuan Haji Mahadi bin Haji Muhammad Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Hajah Nona, apa khabar? Sihat pagi ni Puan Hajah? Alhamdulillah, sihat walafiat. Sihat ya. Tuan Haji Mahadi, apa khabar Tuan Haji Mahadi? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang ya, dan juga ribuan terima kasih di atas masa dan juga waktu yang diluangkan bersama kita pada pagi ini memperkatakan berkenaan dengan Hari Juru Ukur Sedunia. Jadi memulakan wawancara ini saya serahkan terlebih dahululah kepada Nadira. Silakan Nadira. Ya, mungkin soalan ini dapat ditanyakan pada Puan Hajah Nona sendiri mengenai dengan tajuk kita hari ini, Hari Juru Ukur Sedunia. Jadi mungkin dapat diterangkan apa sebenarnya Hari Juru Ukur Sedunia ini dan apakah tujuan ianya disambut? Silakan. Hari Juru Ukur Sedunia ialah hari yang disambut bagi memberi penghargaan kepada juru ukur di seluruh dunia. Sambutan ini masih baru lagi kerana ianya baru mula disambut pada tahun 2018 yang lepas. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, alhamdulillah ianya mula disambut setiap tahun bermula dari tahun 2021 yang mana bertujuan untuk memberikan kepada orang ramai mengenai tugas dan sumbangan juru ukur kepada negara, khususnya dalam pembangunan negara sejak penubuhan Jabatan Ukur pada 1952. Antara tugas-tugas juru ukur secara tipikalnya ialah membuat pengukuran tanah sama ada ianya kerja-kerja pengukuran tanah pemecahan, penjatuhan tanah, pengambilan, pengukuran semula tanah dan lain-lain. Selain itu juga, juru ukur juga membuat kerja-kerja pengukuran topografi iaitu membekalkan ketinggian aras tanah dan juga koordinat mendatar di atas tanah bersama dengan maklumat yang lain dalam bentuk plan ataupun maklumat topografi sebagai maklumat asas bagi apa jua asas pembangunan. Alhamdulillah ya. Jadi Hari Juru Ukur Sedunia ini bermula pada tahun 2018 ya. Yeah. Ianya diperkenalkan bukan saja di negara Brunei Darussalam, malahan seluruh dunia ni Puan. Yes. Alhamdulillah ya. Dan negara kita ni, negara Brunei Darussalam sudah pun mula meraihkannya pada tahun 2021. Maksudnya ini tahun kedua lah ni. Alhamdulillah ya, tahun kedua. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi kita ni ucapkan ya buat juru ukur di negara kita ni Brunei Darussalam, begitu juga ya di seluruh dunia. Jadi sambutan Hari Juru Ukur Sedunia World Surveyors Day ya di negara Brunei Darussalam dimaklumkan adalah dianjurkan bersama dengan Jabatan Ukur dan Institusi Geomatik Brunei dan Brunei Institutions of Geomatics ya, BIG. Jadi bilakah tarikh bagi sambutan ini dan apa perancangan bagi menyambut Hari Juru Ukur Sedunia di negara kita ini Puan? Okey, ianya disambut di seluruh dunia setiap 21 Mac. Bagaimanapun, Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan bersama Institusi Geomatik Brunei atau Brunei Institute of Geomatics telah mengaturkan beberapa acara sepanjang minggu ini. Acara-acara yang diaturkan ialah acara sembahyang berjemaah, membaca Yasin dan doa kesyukuran pada 18 Syakban 1443 Hijrah bersamaan dengan 21 Mac 2022 yang lepas. Ianya diadakan di Masjid As-Solihin yang mana tetamu kehormat bagi acara berkenaan ialah Menteri Pembangunan sendiri yang berhormat Datuk Seri Sedia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar. Acara kedua pula ialah acara seminar Hari Juru Ukur Sedunia yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 23 Syakban 1443 Hijrah bersamaan dengan 26 Mac 2022 nanti di Dewan Indra Pahlawan, Pusat Pembangunan Kemahiran dan Latihan Kementerian Pembangunan. Ianya merupakan seminar pembangunan profesional ataupun continuous professional development, dan tetamu kehormat bagi majlis itu nanti insya-Allah ialah Timbalan Menteri Pembangunan Yang Mulia Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen.
Acara terakhir pula ialah acara penanaman pokok di Taman Peranginan Tanjung Batu, Muara pada 24 Syakban 1943 Hijrah bersamaan dengan 27 Mac 2022. Tetamu kehormat bagi acara ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Dan sebanyak 30 pokok akan ditanam, yang mana acara ini ialah menyokong salah satu matlamat Urustia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam ataupun Brunei Climate Change Secretariat atau singkatnya BCCS. Antara jemputan pada hari itu ialah Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman, Ahli Mesyuarat Negara dan juga Ketua Kampung Masjid Lama, Pekan Muara, Kampung Sabun dan juga Pelumpung. Dan juga wakil NGO Green Brunei, iaitu Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Awang Asyari, dan juga juru ukur berlesen yang lain. Jadi itulah dikongsikan sedikit sebanyak. Dan tadi Puan Hajah ada menyebutkan mengenai dengan Hari Juru Ukur Sedunia pada tahun ini dijayakan bersama dengan Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan dan juga Brunei Institution of Geomatics ini. Jadi mungkin soalan ini dapat ditujukan kepada Tuan Mahathir. Jadi bagaimana Tuan? Tuan sebagai Setiausaha Agung BIG ini, dapatkah Tuan menerangkan secara ringkas mengenai dengan institusi ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan puan dan pengacara dan sahabat saya Janona binti Haji Yahya dari Jabatan Ukur. Syukur alhamdulillah pada tahun ini sekali lagi Brunei Institution of Geomatics dapat bekerjasama dengan Jabatan Ukur bagi menjayakan acara Global Service Day ataupun Hari Juru Ukur Sedunia. Alhamdulillah. Brunei Institution of Geomatics ataupun biasa dipanggil dengan BIG adalah sebuah pertubuhan yang mengumpulkan ahli-ahli profesional di dalam bidang yang berkaitan dengan geometrik. BIG ini ditubuhkan diusahakan pada tahun 2002 oleh sekumpulan ahli-ahli juru ukur, pegawai-pegawai tanah dan juga daripada perancang bandar dan desa untuk menderap satu pelembagaan. Dan akhirnya alhamdulillah pada tahun 2003 BIG berjaya didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Brunei pada Januari 2003. Alhamdulillah. Barangkali ada yang bertanya mengapa apa dia geometrik Geometrik ini yang maknanya banyak definisinya, tapi cara ringkaslah kalau saya dapat definisikan ialah ianya adalah geometrik ini adalah satu seni yang sebenarnya dan juga sains dan teknologi yang berkaitan dengan pengurusan maklumat yang dirujuk secara geografi. Ahli-ahli profesional yang di dalam BIG ini adalah terdiri daripada juru ukur tanah, pengurus maklumat tanah, ahli-ahli geografi, perancang bandar dan desa. Walaupun pada masa ini dari perancang bandar dan desa ini belum banyak bilangannya, tapi insyaallah kempen-kempen untuk mereka memasuki BIG ini masih berjalan. Penilai tanah, land valuers, pendaftar tanah, pegawai tanah dan juga konsultan ekonomi tanah. Ya, terima kasih. Ya, itu saja. Baik, alhamdulillah ya. Jadi BIG ini apakah objektifnya dan berapa ramai setakat ini ahli-ahli BIG ini, Tuan? Okey, terima kasih Tuan.
BIG ini sebenarnya mempunyai banyak objektif, tapi saya akan menyentuh saja satu objektif yang berkaitan dengan penganjuran Hari Juru Ukur Sedunia ini, yaitu objektif yang menyebutkan untuk menjalankan program pembangunan profesional dengan menganjurkan latihan, seminar dan persidangan di peringkat tempatan ataupun antarabangsa. Jadi objektif ini adalah seperti yang akan kita jalankan pada hari Sabtu ini, iaitu bersempena dengan Hari Juru Ukur Sedunia, satu program pembangunan profesional berterusan ataupun continuous professional development yang diaturkan bagi kaki tangan, jabatan ukur dan juga ahli-ahli BIG. Adalah dipahamkan seminar ini akan berjalan cara face to face dan virtual hybrid. Jadinya ada juga yang because of keadaan semasa ini kita buat dia cara virtual, hybrid lah. Ada juga yang datang ke dewan nanti dan ada juga dengan cara online. Jadinya sebagai pertubuhan yang selalu menyokong dan ikut sama mengendalikan ketiga cara yang disebutkan tadi. BIG yang mengumpulkan ahli-ahli profesional ini, seperti yang disebutkan tadi, terbahagi pada 3 bahagian ataupun section, iaitu Land Saving and Geographical Information Section, Planning Section dan Real Section. Dari segi keahlian, alhamdulillah masa ini BIG mempunyai 63 orang ahli ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kalau kita lihat semenjak penubuhan Jabatan Ukur mungkin hampir 7 dekad yang lalu, dan pastinya memang banyak sumbangan-sumbangan juru ukur di negara Darussalam ini yang sangat ketara untuk pembangunan negara sendiri. Jadi mungkin dapat dikongsikan soalan ini ditujukan pada Puan Nona. Bagaimana perkembangan profession juru ukur ini secara umumnya? Silakan. Terima kasih. Sejak penubuhan jabatan, tentunya mula-mula kita belajar dari juru ukur yang diambil dari luar negeri ya. Dan Jabatan Ukur hanya mula melahirkan juru ukur terlatih pada tahun 1970-an lah. Yang mana anak tempatan yang pertama yang berkelulusan ijazah dalam bidang ukur tanah ialah Awang Yunus bin Haji Muhammad Noh, yang mana pada ketika itu beliau kemudiannya menjadi anak tempatan pertama yang memegang jawatan juru ukur agung pada tahun 1980-an lah, dan sekarang dikenali sebagai Datuk Paduka Haji Yunus bin Haji Muhammad Noh. Kemahiran yang diperolehi seperti pengukuran tanah kadastra, geodetik atau geodesi, pemataan hidrografi, penggunaan kaedah baru bagi mendapatkan data di lapangan selain daripada cara konvensional seperti penggunaan GNSS, Global Navigation Satellite System atau LiDAR, dan baru-baru ini lagi menggunakan drone mapping. Drone mapping, satu terma yang sangat menarik. Mungkin dapat Puan kongsikan, drone mapping maksudnya macam bagaimana? Penggunaan drone tersebut diterbangkan, kemudian macam mana Puan? Diambil gambar dan dibuat pembetulan lah, dari rectification, dan kemudian di overlay dan dibuatkan peta. Wow, luar biasa sekali. Maksud saya jalan rayanya diikuti, setelah rectification pembetulan jalan raya, rumah, bangunan dan sebagainya lah. Seiring dengan perkembangan zaman pastinya banyak teknologi baru muncul bagi memudahkan mana-mana tugasan-tugasan yang kita dijalankan khususnya oleh para juru ukur ini tadi ya. Ya, Puan. Mungkin sebelum kita ni berpisah ada sepatah kata ingin disampaikan?
menyambung lagi yang tadi Tuan, drone mapping ini kalau digunakan ianya lebih murah lah daripada LiDAR ataupun satellite image. Ianya lebih jauh lebih murah lah. Dan kita ni dapat menerbangkan ke dia dengan terdapatnya drone. Kita ni terdapat menerbangkan ke dia bila-bila masa saja, dan kita ni dapat update kita ni punya peta every now and then. Every now and then. Semudah itulah. Oh, betul. Baiklah. Jadi mungkin sebelum kita berpisah jua, bagi Tuan Haji Muhammad Mahdi, sekiranya ada apa-apa sepatah dua kata yang ingin dikatakan sebelum kita berpisah untuk hari ini. Silakan. Kali BIG Basrat mungkin akan dapat menganjurkan lebih banyak seminar-seminar pembangunan untuk ahli-ahlinya. Di mana biasanya ahli-ahli ini kan pergi ke luar negeri. Biasanya kalau masa yang biasalah, tapi masa time ini adalah istirahat untuk ke luar negeri. Jadi BIG berkali berperanan untuk menganjurkan lebih banyak seminar-seminar yang meningkatkan pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru kepada ahli-ahlinya. Untuk sebab teknologi ini seperti yang Puan Najah Nona katakan tadi banyak, seperti drone mapping itu adalah satu teknologi baru. Jadinya ahli-ahli patut juga diskusikan dengan pengetahuan seperti ini. Jadinya insyaAllah BIG akan berusaha untuk menganjurkan lebih banyak seminar-seminar di masa akan datang di dalam negeri. Barangkali kalau insyaAllah nanti kalau sudah ada kesempatan untuk ke luar negeri, kita juga akan menggalakkan ahli-ahli kita untuk mendapatkan pengetahuan baru itu di luar negeri. Tapi di samping kita juga akan menganjurkan pembangunan pengetahuan masing-masing. Terima kasih. Ya, itu saja. Baiklah, itulah sedikit sebanyak dikongsikan sebelum kita berpisah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Tuan dan Puan untuk datang berdiskusi mengenai dengan tajuk kita hari ini, Hari Juru Ukur Sedunia. InsyaAllah jika ada lain kesempatan, kita akan bertemu lagi mungkin dengan topik yang lainnya pula. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.